Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Semalam Allah telah mematikan kita sementara, kemudian Allah kembalikan semula roh kita dapat hidup pada pagi ini. Alhamdulillah, Allah bagi kita kesihatan tubuh badan, boleh bergerak. Allah bagi kita masa lapang sehingga kita dapat datang solat berjemaah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita solat berjemaah. Sebelum ini tak boleh, ya, PKP lama tak boleh. Mudah-mudahan tak lama lagi dibenarkan pula solat rapat-rapat soft seperti mana yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, kita masih lagi sihat, tak kena penyakit, tak kena sakit Covid. Ada yang dah kena tapi sembuh semula. Ya, alhamdulillah. Ada yang masih lagi tak kena, alhamdulillah. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya akan sambung pengajian daripada kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah, himpunan adab-adab dalam Islam. Ya. Sambungan daripada yang dulu, lama dah yang dulu ni. Yang dulu-dulu tajuk yang terakhir adalah tajuk jual beli, ya. Adab jual beli. Kemudian yang terbaru pada hari ini, sambungan selepas itu adalah adab at-tatha'ub. Apakah itu at-tatha'ub? At-tatha'ub ni maksudnya adalah menguap. Menguap. Betapa terperincinya Islam, ajaran Islam, sehingga menguap pun ada yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan benda kecil, tapi antara benda yang besar dalam bab menguap ni diajar oleh Rasulullah. Agama lain tak ada, ya, ajar tentang secara terperinci. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk contoh tauladan kepada kita. Sampai bab menguap, sampai bab pakai selipar pun Rasulullah cerita, bab sikat rambut pun cerita. Telitinya. Apatah lagi benda yang besar-besar, hukum hakam kahwin, curi, zina dan sebagainya. Semuanya telah sempurna agama Islam itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muqasu minallah, bersin itu daripada Allah, wa tatha'ubu minasyaitan, dan menguap itu daripada syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyadha yadahu 'ala fi. Apabila salah seorang di antara kamu menguap, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Wa idza qala bila saja orang menguap tersebut menyebut ni apa? Itu ya. Apabila orang menguap sebut fa inna syaitan yadhaku min jawfihi, maka syaitan pun ketawa di dalam perutnya. Wa inna Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla yuhibbul muqas, sukakan orang bersih, wa yakrahu tatha'ub, dan Allah tak suka orang yang menguap. Ya, hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi pengajaran daripada hadis ni, bila bersin, adab bersin tak masuk lagi. Adab bersin ni kita kena ucap alhamdulillah. Orang yang dengar kena sebut yarhamkallah. Menguap ni, bila menguap, kata Rasulullah, daripada syaitan. Apa maksud daripada syaitan?
syaitan ni buat-buat kita supaya menguap. Syaitan ni kerja dia tak suka orang ni sehat. Kalau sehat beribadah. Orang-orang soleh dia tak suka sehat. Tapi orang-orang berdosa dia suka sehat. Orang yang buat maksiat, orang berzina, orang yang tak semayang, lagi suka dia ni sehat buat maksiat. Tapi orang soleh bila sehat dia tak suka. Antaranya dia akan masuk ke dalam rongga-rongga badan kita sehingga kita ni kurang oksigen, kita pun menguap. Orang menguap ni kurang oksigen. Dia nak tarik oksigen, dia akan tarik nafas banyak. Ya. Antara faktor-faktor menguap ni syaitan, kita dah baca sebelum ni, iaitu bila tidur, kata Rasulullah, syaitan akan duduk dalam lubang hidung bila kita tidur. Bila kita bangun, maka kata Rasulullah, khayshum. Kita bangun, kita sebut nama Allah, kita khayshum. Khayshum ni apa? Masuk air dalam hidung masa ambil wudu, masa main subuh. Masuk, hembus balik, maka syaitan akan keluar daripada lubang hidung. Kata Rasulullah, tuan-tuan buat tak pagi tadi masa ambil wudu? Ke main basuh muka je, tak masuk air dalam lubang hidung. Ini sunnah Nabi. Maknanya Nabi dah confirm syaitan duduk dalam lubang hidung kita setiap hari. Apa kerja dia duduk dalam lubang hidung? Tak ada kerja ke nak duduk dalam lubang semut ke? Ni lubang hidung pula. Ya. Lubang telinga pun dia duduk juga. Lubang telinga nak suruh kita tak dengar azan. Tapi lubang hidung tujuannya, kalau dalam rawatan Islam, tujuannya nak suruh kita ni kurang nafas, nak suruh kita ni bernafas tak berapa sedap. Kita pun rasa kena tidur lagi ni, rasa tak berapa segar ni, kena tidur lagi. Ya. Sedangkan pagi-pagi ni barakah. Rasulullah berdoa kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, aku berikanlah keberkatan kepada umatku pada waktu pagi. Jadi umat Rasulullah yang bangun awal pagi, gelap-gelap ni sebenarnya dapat barakah, dapat kesihatan, dapat kebaikan. Jadi syaitan duduk dalam lubang hidung menyebabkan kita ni kurang bernafas, nak sesama je. Itu antaranya kerja syaitan. Jadi kita kena khayshum pagi-pagi. Jadi bila dia masuk dalam lubang hidung kita, antara sebabnya, antara hasilnya adalah kita menguap. Orang yang menguap ni banyak menguap, antaranya dia pun antara gangguan syaitan. Ya, kalau dalam rawatan Islam, saya musim PKP ni sebab tak ada kerja, tak ada kuliah, saya join. Sebelum ni dah belajar dah, saya join rawatan Islam lah, syariah punya. Ya. Antara tanda-tanda orang yang selalu diganggu syaitan adalah banyak menguap. Lagi-lagi kalau bila menguap, bila dengar orang baca Quran. Bila dia baca ataupun bila dia dengar baca Quran. Bila azan rasa nak menguap. Itu antara gangguan syaitan. Ya. Ataupun kita mengaji dua muka surat dah mengantuk dah. Itu pun antara kita terkena gangguan juga. Tak sikit banyak, tak banyak sikit. Tapi bila baca surat khabar, tadi orang tak baca dah surat khabar sekarang kan. Orang baca Facebook setengah jam okey, sejam okey lagi, duduk atas kursi menghadap je lama. Tapi bila mengaji dua muka surat je dah mula dah start menguap. Boleh jadi kita ada gangguan syaitan. Jadi nak buat macam mana? Teruskan mengaji. Ucaplah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amalkan sunnah-sunnah Nabi. Bila pagi-pagi khayshum, masuk air dalam hidung, keluarkan balik. Jadi bila menguap ni daripada syaitan. Kata Rasulullah, bila salah seorang di antara kamu menguap tak berdosa, memang fitrah manusia. Bila badan kurang oksigen, kita akan menguap. Maka hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Letak tangan macam mana? Macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni ke? Ya. Jadi tidak ada secara spesifik nak letak macam mana. Kita boleh letak tangan macam mana pun. Kanan ke kiri boleh belaka. Macam ni boleh, macam ni boleh, asalkan letak tangan di mulut. Jadi kita jangan tanya lebih-lebih. Rasulullah, macam mana letak tangan? Tak payah. Nanti jadi apa? Hukum jadi macam Bani Israel. Kan? Dia minta bantuan Nabi Musa supaya menyelesaikan masalah pembunuhan daripada keluarga dia. Nabi Musa kata sembelih seekor lembu. Tapi dia tanya banyak pula, lembu ni warna apa? Maka lembu warna sofra, warna kuning keemasan. Lembu ni buat kerja apa? Tanya pula. Lembu ni tak buat kerja bajak.
tak buat juga kerja angkat barang. Lembu ni lembu kesayangan. Ditanya banyak, jadi lebih banyaklah hukum. Tapi Rasulullah kata kat sini, letaklah tangan di mulut bila menguap. Letaklah macam mana, tak ada masalah. Ya. Wa iza qala bila disebut maka syaitan akan ketawa dalam perut. Maknanya orang yang menguap bila menyebut biasanya orang sebut ni dia tak tutup mulut. Nak bagi tahu di sini antara jalan syaitan masuk dalam badan kita adalah ketika kita menguap tanpa tutup mulut. Ya. Syaitan ni dia boleh besar boleh kecil. Boleh besar boleh kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ketika Rasulullah menunggang bersama sahabat ketika diganggu, Rasulullah kata syaitan ni bila kita sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, dia besar rumah, dia akan jadi kecil sekecil lalat. Bila kita sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, bila kita diganggu syaitan, kita takut, kita tak sebut auzubillah, ya, kita sebut benda lain. Kita sebut apa contohnya? Jangan kacau aku. Takutnya aku. Sebut macam tu lah. Jangan kacau anak cucu Adam. Sebut selain daripada minta perlindungan Allah, maka kata Rasulullah, syaitan yang sekecil lalat dia akan jadi sebesar bukit, sebesar rumah, kata Rasulullah. Senang je kecil besar. Manusia susah, kena daya. Tapi syaitan sebab dia dibuat, dia dicipta daripada api. Api ni kejap besar, kejap kecil. Ya, kita daripada tanah tak macam api. Jadi dia mudah masuk ke dalam mulut kita bila menguap. Bila kita menguap, sebut macam tu je, syaitan dah masuk dah. Dia akan ketawa di dalam perut. Di sini menerangkan kepada kita, kata guru saya, pejabat istilah dia lah, istilah ustaz saya Dr. Arif, pejabat syaitan ni dalam perut. Pejabat syaitan dalam perut kita. Ya, dia memang rumah dia dalam perut kita, antara tempat-tempat kalau kita tak halang. Jadi kita kena tutup. Ya, walaupun tangan berlubang ustaz, ya, walaupun lalat boleh masuk dalam jari kita, kita tutup macam ni ke boleh masuk sebelah ni, jalan ni. Tapi syaitan tak boleh masuk sebab kita buat sunnah Nabi. Kan ada hadis lain Rasulullah SAW menyuruh kita tutup bekas. Sebab syaitan akan buka bekas. Kita nak minum air kan, kita letak air, kita pun nak ketandas, ada air dalam ni, Rasulullah suruh tutup. Walaupun dengan sebatang ranting, kata Rasulullah. Ranting. Kalau kita pensel lah, walaupun tepi kiri kanan ada lubang, dan sebut bismillah, tutup macam tu. Syaitan tak dapat buka, kata Rasulullah SAW. Syaitan tak dapat buka. Walaupun sebatang ranting, dia tak boleh masuk. Tapi kalau kita tak tutup apa-apa, kita pergi tandas sekejap, maka dia akan diganggu. Boleh jadi diludah ke, diosek sikit-sikit ke. Ya. Sebab itulah orang perempuan bila masak kat dapur, bila makanan dah masak, gulai ke kari ke apa semua, biasa dia tak tutup dulu, dia nak tunggu wap keluar dulu kan. Biasa dia tu tak bagus sebenarnya. Paling kurang tutup separuh. Tutup suku ke bismillah, supaya tak diganggu oleh syaitan. Ya. Bekas yang ditutup disebut nama bismillah, walaupun tak tutup penuh, syaitan tak akan ganggu. Ini penting adab-adab supaya kita lebih selamat daripada gangguan syaitan. Begitulah dengan mulut, bila kita menguap, Rasulullah suruh tutup. Walaupun tutup sikit ke, tutup macam ni ke, syaitan tak boleh masuk. InsyaAllah kita akan lebih sihat, kita akan lebih selamat. Jadi kata Rasulullah, bila dia menguap, dia menyebut maka syaitan akan ketawa di dalam perut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara adab-adab. Yang seterusnya, sabda Rasulullah, "Idza tathawaba ahadukum fi shalah falyakzim mastata' fa inna syaitan yadkhul." Bila salah seorang di antara kamu menguap di dalam solatnya, hendaklah dia berusaha menahan menguap seboleh mungkin kerana syaitan dapat masuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Ini dalam kes tengah solat. Bila tengah solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tahan bila menguap. Kalau di luar solat, kita kena tutup mulut. Tapi dalam solat, kena tahan. Maknanya jangan menguap. Baru nak buka mulut kan, tutup mulut terus. Ya. Ataupun nak menguap, kita pun tak nak nafas cepat lagi. Tak jadi.
Ataupun kancing gigi, geraham. Ya, tengok ada orang lah sesuai. Kawan saya kata dia gigit lidah kan, sakit gigi lidah, pelik gigi lidah. Tapi itu cara dia nak suruh tak muak dalam solat. Dia kata Rasul tahan, tapi kalau terlepas juga macam mana? Ternganga juga, nak buat macam mana angkatlah tangan. Ya. Tapi sebaiknya kurangkan pergerakan dalam solat. Kita kena tahan. Fa inna syaitan yadkhul, kerana syaitan akan masuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, jangan mengeluarkan suara bila menguap, tak bagus. Sendawa tak apa, tak ada masalah. Tapi menguap bila keluar suara tak bagus. Lagi-lagi bunyi memang tak bagus. Tapi zaman sekarang dah terbalik tuan-tuan. Lagi-lagi Mak Saleh, rasa Mak Saleh budaya barat, kalau sendawa dia akan tengok kita ni pengotor. Pengotor. Ya, tapi kalau menguap dia rasa comel. Comel pula bangun tidur menguap bunyi. Terbalik. Sedangkan menguap yang berbunyi itu Rasulullah tak suka. Tanda syaitan masuk dalam perut. Sendawa tu fitrah, makan sendawa. Ya. Cuma janganlah sendawa kuat sangat. Tu memang tak comel lah. Kalau sendawa itu biasa. Ya. Baik. Kalau tengah solat kita sendawa bunyi boleh jadi batal. Batal. Sebab tu lah suruh tahan. Jangan. Tuan, jangan. Saya pernah kuliah sini, ramai orang dengar ni, cikgu-cikgu, tiba-tiba belakang punya sendawa, semua pandang di belakang. Saya pun tengok dia, siapa? Rupanya cleaner. Cleaner tu orang Indon. Boleh jadi dia tak belajar adab pun. Orang kita ni walaupun tak belajar adab, tahu dalam kuliah tak comel sendawa, dia relax sendawa. Sendawa pula menguap. Ya, jadi tak comel. Sebab apa? Seolah-olah nak bagi tahu boring lah kuliah ustaz ni. Memanglah boring sikit. Sebab dia Indon tak faham sikit Malaysia. Sama macam kita, tak berapa faham satu-satu orang Indon cakap kan. Jadi jangan sampai berbunyi ketika menguap. Antara tempat-tempat kita muak waktu pagi, antara sebab kita muak, antaranya sebab badan kita, paru-paru kita kurang oksigen. Jadi orang yang bersenam ni, antara orang bersenam kalau niat dia nak sihat, nak mudah beribadah, dia dapat pahala. Dia jogging sekejap ke, dia berkebun ke, ya, sebab aktiviti-aktiviti tersebut dia akan mencepatkan jantung, kita akan banyak sedut nafas, paru-paru mengembang. Jadi dia kuranglah menguap. Jadi orang menguap ni biasa orang kurang sihat, dia kurang aktif. Jadi kena banyakkan pergerakan. Saya kadang-kadang menguap ketika bawa kereta. Dulu-dululah menguap, maknanya mengantuk. Mengantuk. Jadi bila berhenti di jalan, tidur. Lepas tu mengantuk lagi, tidur. Lepas tu saya bawa tali skipping. Saya balik, baru ni mengantuk kejap, berhenti tu memang skipping. Penudang tu, melompat. Tahu tali skipping? Lompat tali. Lompat. Tak muak dah, tak mengantuk dah. Sebab kita macam bersenam lah, memasukkan oksigen. Ya, kita bernafas. Dalam rawatan Islam, antara orang yang kalau tuan-tuan boleh cek diri sendiri, antara orang yang ada gangguan syaitan adalah orang yang banyak menguap, banyak berludah. Banyak berludah, sikit-sikit berludah. Kalau dia ludah kerana dia banyak berludah lah, kemudian banyak kentut, itu antara orang menguap. Masa mana? Masa bila baca Quran. Jadi tuan-tuan kalau nak tahu tuan-tuan ada gangguan kentut, eloknya buka ruqyah. Ya. Dalam YouTube ada, saya suka sarankan orang buka ruqyah. Tuan-tuan tulis Ruqyah Faizar. Nama dia Ustaz Faizar, Faizar. Ustaz ni daripada Indonesia, tapi dia memang pakar ruqyah syar'iyah. Dia baca Quran.
Dia ada 2 sesi bacaan ruqyah tu, ruqyah Faizal. Satu sesi dekat sejam, satu sesi setengah jam lebih. Ya, setengah jam lebih sikit. Jadi kita dengar. Kalau tuan-tuan ada masa lah nak tahu, nak tengok tak, buka play, skip dia punya iklan. Kita pun duduk diam saja. Kita dengar. Jangan ikut walaupun kita ada hafal. Niat, ya Allah ya aku, dengan dengar bacaan ruqyah ni, ya Allah, kalau ada gangguan jin syaitan, tolonglah keluarkan. Tolonglah keluarkan. Dan ada efek. Bila dengar, jangan ikut, biar dia hadam masukan telinga. Kalau tuan-tuan ada rasa mual, ada rasa nak muntah, sendawa, tak muntah tapi sendawa, sikit-sikit tu, itu ada gangguan syaitan. Kalau muntah berat sikit, kalau sendawa ringan sikit, gangguan jin syaitan. Kalau tak dengar, tak ada rasa apa-apa, alhamdulillah, syukur. Ya. Sebab musim PKP ni ada orang minta saya merawat. Saya bukan pandai merawat sangat, tapi kita tak boleh pergi rumah orang, lagipun penyakit. Saya saran macam itulah. Dan ada kesan. Ada orang kata, mak, ayah mertua saya ada gangguan. Bila pasang, mak saya pasang lah. Mak saya tak ada rasa apa, pasang dalam rumah. Ayahnya, panas lah. Dia kata macam tu. Lepas tu dia masuk berok. Tengah-tengah ruqyah berok. Bila keluar, berok tak ada apa, berok angin dia kata. Saya kata itu gangguan lah tu. Dia ada macam gaul sikit kan. Itu antara bentuk gangguan. Jadi tuan-tuan, bila kita dengar type ruqyah Faizal, boleh dengar kalau ada masa nanti. Tapi dalam kereta jangan dengar. Jangan, kalau kita ada gangguan lah. Takut tiba-tiba kita ada syaitan, ada gangguan, tiba-tiba kita mengamuk, pusing steering, habis terbabak. Sebab syaitan ni kalau tu dia boleh kawal sampai tangan. Tapi kalau macam saya rasa memang saya tak ada. Saya pasang dalam kereta, saya tak ada apa lah. Kalau tak ada apa-apa, kalau kita ada, jangan cuba pasang dalam kereta, takut terbabas. Ya. Kalau dah rumah, dengar. Dan sediakan plastik kalau rasa nak muntahlah. Rasa plastik. Bacalah 3 kul. Kalau tuan-tuan rasa tak sedap, 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil qul wallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. 2-3 kali, berapa kali pun tak kisah. Tolak macam tu. Kalau kita rasa ada muat, ambil plastik ke, buang ludah ke. Kadang-kadang kita rasa nak muntah, tapi muntah angin je. Itu antara gangguan syaitan juga. Yang keluarkan, insya-Allah. Mudah-mudahan tu. Kalau dia ada sakit-sakit, kalau orang tua-tua biasa sakit kaki, sakit lutut. Kadang-kadang syaitan suka menempel dekat, syaitan kecil lah, suka menempel dekat kaki dia. Kalau gaul dekat sendi kaki, kalau lutut dekat lutut tersebut. Ya, dia menambahkan lagi sakit orang-orang Islam. Syaitan memang sengaja nak suruh kita kurang sembahyang. Sambil baca 3 kul tu, gosok dekat lutut, gosok. Mudah-mudahan syaitan lari. Kita makan ubat, mudah sembuh. Antara sebab kita makan ubat kurang sembuh, ada gangguan syaitan lah sikit-sikit. Ya. Sahabat saya Ustaz Ridwan, ruqyah syariah, dia duduk kat Sepang. Dia ada 3-4 orang pesakit COVID. Dia dah kata, Ustaz, doktor kata lagi 2 hari kalau bacaan jantung saya, bacaan paru-paru saya masih rendah, saya akan ditidurkan Ustaz. Tolong Ustaz. Maka Ustaz Ridwan pun dia rekod suara dia lah baca Quran. Al-Fatihah, awal Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin, tengah Baqarah, akhir Baqarah, beberapa ayat. Dia pun sebut, wahai syaitan, wahai penyakit yang berada di dalam penyakit COVID, virus-virus dalam berada dalam sipuan sekian, keluarlah engkau dengan izin Allah, terbakarlah, keluarlah engkau, binasalah engkau, ya Allah, takut sembuhkanlah. Disebut macam tu lah, diruqyahkan. Dia rekod, voice record, WhatsApp punya dalam 15 minit macam tu. Okey, puan dengar, puan dengar selalu ayat ni. Ya Allah sembuhkanlah dia dengar. 2-3 hari lepas tu, alhamdulillah, bila cek kat doktor, paru-paru dia X-ray yang putih jadi cerah semula. Doktor kata kejut, awak makan ubat apa? Dia tak makan ubat apa, makan ubat hospital je. Cuma ada kesan dengan ruqyah, bacaan ayat Al-Quran. Ya. Jadi dia simpulkan sebab dia rawat macam tu, dia bagi audio je, bukan rawat tu, dia bagi audio. Tahu audio kan? Bacaan audio, dengar kat telinga je. Ya, orang yang berada dekat stage 4 yang nak ditidurkan, tak jadi ditidurkan, memang semua tak jadi ditidurkan, dia bagi ayat tersebut.
Disimpulkan kata kadang-kadang memang syaitan ni memang dia sengaja menempel di penyakit, tempat-tempat yang berpenyakit. Orang sakit lutut, dia duduk kat lutut. Orang yang ada sakit COVID, dia duduk menempel kat paru-paru supaya lebih sakit. Jadi bila baca Al-Quran, syaitan lari, makan ubat, sembuh insya-Allah. Dengan ubat tu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu rahsia menguap. Selesai. Bab yang seterusnya ada at-tadawi. Ada berubat. Ya, at-tadawi maksudnya berubat. Apa maksud berubat? Berubat-berubatlah. Sama ada kita nak berubat ataupun kita nak mengubati orang lain. Yang pertama, bila kita nak berubat, kita kena luruskan niat. Memang kita ni ada sakit semua, kita kena luruskan niat. Niatnya apa? Niat nak sembuh, nak mudah untuk beramal ibadah. Aku berubat ni bila sembuh, ataupun dah kurang sikit, aku nak lebih beramal ibadah lagi, ya Allah. Maka ikhlas, itulah ikhlas. Tapi kalau dia niat nak sihat supaya boleh buat maksiat ke, tak nak beramal ibadah, tapi aku nak melancong seluruh negara, nak bawa awet dah lah, tak kahwin lagi, maka dia berubat tersebut tak dapat pahala. Tapi kalau niat dia betul, dia berubat kerana nak sembuh, tapi berpuluh-puluh kali dah berubat, tak sembuh-sembuh, setiap kali dia berubat tersebut dapat pahala. Pergi doktor tu, makan ubat ni, tak sembuh-sembuh, setiap kali itulah dapat pahala. Allah bagi pahala. Dan kadang-kadang ni Allah ni dia, bila kita berubat, Allah bagi kurang penyakit tersebut, Allah tinggal sikit kat badan kita, sebab Allah nak bagi kita pahala nak masuk syurga. Ya, ada orang dia tak bersyukur benda tu. Ya, dia pergi berubat, dia ni sakit gangguan, sakit badan, sakit belakang, sakit pinggang, sakit tu, sakit ni, dia pun pergi berubat. Dia ada bisikan, dah berubat dengan ustaz, dia pun beramal, dia pun berubat. Alhamdulillah ustaz, saya dah tak ada dah dengan bisikan-bisikan ni, saya dah tak ada ni, cuma kaki saya je sakit sikit, nak bergerak ujung jari ni sakit, gitu gini. Itulah saya tension betul lah, gitu gini. Tapi dulu dah berubat, tak baik-baik lagi jari kaki ni. Ya. Kita bertanya dia, akak ada tak ubat? Akak nak berubat macam mana lagi, nak sembuh macam mana lagi? Ini jari kaki saya ni, gitu gini. Akak rasa hidup akak okey tak? Alhamdulillah. Gaji berapa? 10,000. Anak macam mana? Okey. Anak sihat? Sihat. Sakit-sakit belakang ada lagi? Tak ada dah. Bisikan tak ada lagi. Tapi jari kaki ni memang tak sempurna hidup. Akak nak sempurna hidup macam mana lagi? Ya. Dia bila berubah ni nak sempurna hidup. Sebenarnya kadang-kadang Allah tinggalkan sikit sakit pada kita. Memang Allah sengaja nak bagi pahala. Jadi kita kena bersyukur. Ya, kita ada 10 penyakit, kita ubat-ubat 8 sembuh, 2 lagi tinggal, bersyukurlah. Macam tuan-tuan lah, ada darah tinggi, yang lain semua baik. Ada kecil manis, yang lain semua okey. Jadi kita kena bersyukur sebab Allah sengaja nak bagi kita penyakit sikit, nak bagi pahala. Satu hari ada seorang perempuan, dia ni jumpa Rasulullah, dia ada penyakit sawan. Bila dia sawan, dia mengamuk, terdedah habis aurat. Kadang-kadang terdedah, kadang-kadang tak terdedah, kadang-kadang terdedah separuh. Dia pun datang, ya Rasulullah, tolonglah doakan aku supaya aku sembuh. Maka kata Rasulullah, kalau kau sabar, kau masuk syurga. Rasul tak kata, tapi kalau kau nak sembuh, aku doakan kau sembuh, kata Rasulullah. 2 pilihan, kau nak syurga ke nak sembuh. Kalau sembuh belum tentu lagi confirm syurga. Kalau kau sabar, kau syurga. Tapi kalau kau nak sembuh, aku doa kau sembuh. Maka dia fikir-fikir, sahabatnya, aku nak syurga lah ya Rasulullah. Dia pun pusing balik. Dia pun pusing nak balik. Dia pun kona semula, ya Rasulullah. Sebab dia fikir dah kalau nak syurga dia akan sakit, dia akan kena lagi sawan lepas ni sampai mati. Ya Rasulullah, boleh tak kau doakan aku supaya bila aku terkena penyakit ni, aurat aku terpelihara, tak terdedah. Rasul pun doa supaya dia ni bila kena sakit, aurat dia terjaga. Dan dia ni salah seorang ahli syurga yang confirm.
Sebab Rasulullah dah jamin dah, kalau kau sabar, kau syurga. Maknanya dia sakit sampai mati, tapi aurat terpelihara. Maknanya apa? Allah nak tinggalkan sikit penyakit pada dia, nak bagi syurga. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada sakit-sakit tak sembuh-sembuh tu, dah berubat, ya, boleh doa kepada Allah, ya Allah yang aku ada sekian, tolong kurangkan sikit penyakit ini. Ya, kalau tak nak sembuh, kurangkan sikit. Ataupun ya Allah aku minta kepada Engkau, bila nak semayang, tolonglah jangan datang penyakit ini. Ya, ada orang penyakit kentut, pong. Tapi dia berdoa, ya Allah yang takut, tolonglah ya Allah, bila berada di Mekah buat umrah, buat tawaf sa'i, bila semayang aku nak beriktikaf kat masjid, tolonglah jangan datang penyakit buat kentut ni. Allah bagi. Ya Allah bagi. Nak sembuh total 100% tak, tapi Allah bagi benda-benda tersebut. Jadi doalah tuan-tuan, berfikir penyakit apa yang aku tak sembuh-sembuh lagi. Jadi boleh jadi Allah nak bagi syurga. Jadi kalau kita tak nak sembuh 100%, minta dikurangkan. Ya, minta dikurangkan penyakit tersebut, serangan tersebut, ya. Baik. Jadi yang pertama, betulkan niat, bersyukur dengan apa yang Allah bagi, fikir nikmat yang Allah bagi. Tengok Nabi Ayub. Nabi Ayub, Allah bagi dia isteri ramai, anak ramai, kebun yang luas, harta yang banyak. Nabi Ayub, umur dia panjang. Tiba-tiba dekat akhir hayat, belum dekat akhir hayat lah, dia hidup berpuluh tahun sihat. Maka kisah yang panjang, syaitan ni berjumpa Allah. Dia ada dialog lah, kata Nabi Ayub ni, dia jadi soleh, dia jadi macam ni sebab dia sihat, cuma kau bagi dia sakit. Ya, maka Allah pun timpakan dia sakit selama 7 tahun. Sakit yang sangat sakit sehingga dikatakan anggota yang boleh hidup hanyalah hati dan panca indera. Hati untuk berfikir, panca indera, lisan untuk berzikir. Ya, yang lain semua sakit belaka. Kudis lah apa semua, ulat semua ada belaka, rambut luruh apa semua. Harta dia habis, hilang. Anak-anak mati seorang-seorang, isteri semua lari, tinggal seorang. Last kali yang seorang tu pun lari juga. Selama 7 tahun. Isteri dia tanya, abang kan Nabi, doa abang makbul, mintalah dengan Allah supaya sembuh. Kata Nabi Ayub, aku malu nak doa minta sembuh. Baru 7 tahun Allah bagi sakit. Selama ni 70 tahun Allah bagi sihat. Allah malu je dia minta sembuh. Tengok dia nampak benda hikmah di sebalik ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun macam tu lah, bila kita sakit kita kena fikir, 40 tahun aku sihat, baru 40 akhir-akhir ni kolesterol, darah tinggi, kecil manis. Ya. Kalau aku pantang sikit, tak adalah sakit sangat, boleh pergi masjid, boleh buat tu, boleh buat ni, aku jaga pantang, alhamdulillah, dapat pahala. Ya. Tapi kalau kita merumuk je, Allah, bak ni tak jadi, ustaz ni tak jadi, doktor ni tak jadi, merumuk je kerja, tak dapat pahala, tuan-tuan. Rugi saja. Jadilah macam Nabi Ayub, jadilah macam sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumpa Nabi, minta supaya didoakan, disembuhkan. Baik. Kemudian yang seterusnya, 2-3 minit lagi, tuan. Dalam adab at-tadawi ini berubat, mestilah kita guna ubat-ubat yang syar'i. Syar'i ni apa? Syar'i yang dibenarkan syariat. Ya, antaranya pada zaman Rasulullah sebut habatus sauda, shifaa'un min kulli da'in illa sam. Habatus sauda ni ubat kepada segala penyakit kecuali asam. Asam ni mati. Ya. Habatus sauda ni musim Covid, tuan-tuan, laku. Kawan saya bisnes habatus sauda habis. Tak cukup semua. Nak beli dekat Lazada pun kadang-kadang habis. Sebab orang nak buat perlindungan daripada penyakit tu lah, sebab percaya dengan hadis ni. Ya. Saya pun sebelum datang tadi pun minum minyak habatus sauda 1 sudu. Ya. Baik. Kemudian madu fihi shifaa'un linnas, berbekam amsala ma tadawaitum bihil hijamah wal qustul bahri. Terapi terbaik untuk kamu, kata Rasulullah, adalah bekam dan qustul bahri, kayu cendana laut. Bekam pun antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, man ahraqa min hadhihi dima fala yadurruhu alla
yatadawa bi syai'in li syai'in. Sesiapa yang mengeluarkan darah dengan berbekam maka tidak akan memudaratkan jika ia tidak berubat dengan menggunakan ubat lain. Ya. Jadi banyaklah yang disebut oleh Nabi, dan antara yang syar'i juga adalah ubat-ubat doktor. Ubat-ubat doktor, ya, ubat-ubat doktor dia mereka dah kaji vitamin C dah apa semua. Doktor kata makan ubat ni, itu pun ubat syar'i. Sunnah juga, ya. Sebab Allah sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah Allah jika kamu tanyalah Allah. Fas'alu, tanyalah kamu ahla zikr, ahli zikir, ahli dalam bidang dia masing-masing. Kalau dalam bab sakit, ahli bidang dia adalah doktor. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Jadi tanya doktor, doktor kata makan ubat ni, ubat ni, ubat ni. Doktor yang telah di inilah, yang doktor Malaysia, doktor ni lah, doktor yang diluluskan oleh kerajaan apa ayat ni saya pun nak sebut. Jadi ubat-ubat pun sebenarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Janganlah kita meremehkan makanan-makanan yang disebutkan oleh Rasulullah, dan janganlah pula kita meremehkan ubat-ubat doktor. Semua tu perlu berlaku. Makanan yang disebutkan oleh Rasulullah antaranya habatus sauda, madu, berbekam, ya, hinna, daun hinna. Kemudian banyak lagi lah. Dalam Al-Quran ada sebut pisang, watin wa zaitun dalam Al-Quran. Watin, buah zaitun, minyak buah zaitun, buah tin, semua tu ada barakah belaka, barakah kebaikan. Dan ubat-ubat hospital pun kita kena terima juga. Sekarang ni vaksin, vaksin saya yakin tuan-tuan vaksin belaka. Sebab tu datang masjid, datang surau kan. Vaksin pun antara yang baik juga sebab dia ahli ni yang suruh lah. Tapi ustaz, saya dengar orang kata vaksin ni kontroversi, ada benda tak baik, ada orang tu mati, ada orang tu sakit apa semua. Bagi saya, sebab kerajaan dah suruh, ya, kerajaan dah suruh. Allah sebut apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ta'ala Allah, ta'ala Rasul, ta'ala pemimpin kamu. Allah kata ta'ala pemimpin dah suruh. Kemudian mufti pula kata harus. Ada mufti mewajibkan bila diwajibkan oleh kerajaan, itu mufti Selangor. Ada dia punya ni. Dia akan jadi wajib bila disuruh oleh kerajaan. Jadi kerajaan dah suruh, kita ambil sahajalah. Tiba-tiba kalau betul lah ada benda tak elok dalam tersebut, kalau betul lah ada tersebut, kita tak berdosa. Sebab kita dah taat Allah. Allah dah sebut dalam Quran, ta'ala pemimpin. Kalau ada benda tak elok, dan kita makanlah perubatan yang Nabi suruh ni. Apa tu sauda, kita makan pula benda tu, madu apa semua, dan kita rupiah pula. Mudah-mudahan segala benda yang tak elok dalam tersebut keluar. Kalau betul ada benda tak elok, ya, jangan kita ambil yang doktor saja, yang sunnah Nabi kita tak ambil, kita tinggal terus. Kita ambil dulu. Dan rupiah, tambah dengan rupiah, ya. Baca rupiah, insya-Allah sihat walafiat, mudah-mudahan. Ya, kemudian ruqyah syar'iyyah. Ruqyah pun antara perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak ruqyah. Anak dia sakit, anak cucu dia sakit. Cara pertama sebelum pergi jumpa doktor, Rasulullah akan baca 3 kul. Kalau baby baca 3 kul, sapu daripada kepala sampai kaki. Ya, kepala sampai kaki. Jadi macam yang sebut mula-mula, orang sakit kadang-kadang dia diganggu oleh syaitan dahulu. Kemudian orang yang kena ain pun kena ruqyah juga. Istarqu laha fa inna bihan nazar, fa inna bihan nazra. Satu hari Rasulullah SAW kata Aisyah, pernah suruh kami supaya meruqyah seorang budak perempuan, anak kecil perempuan, kerana kata Rasulullah, ruqyahkanlah dia kerana dia terkena nazrah. Nazrah ni ain. Ainnya apa tuan-tuan? Ain ni penuntutlah ni. Ain ni adalah penyakit. Kalau saya belajar rawatan Islam, kalau dia ni ada gangguan syaitan, itu dia gangguan syaitan lah. Boleh jadi sihir ke apa semua. Kalau dia sakit badan sahaja, itu sakit badan biasa, luka ke, kurang vitamin C ke, kurang apa semua. Tapi kalau air ni, dia tidak ada gangguan syaitan dan bukan sakit biasa.
Kita bawa pergi kat doktor. Doktor pun cek, awak ni tak ada sakit apa-apa, sihat. Tapi badan dah kurus dah. Dah sakit, batuk apa semua. Pergi kat ustaz, ustaz baca. Dia ni tak ada gangguan syaitan. Ustaz yang betul lah. Kalau ustaz tak bohong, dia kata mesti ada gangguan syaitan. Ni ustaz yang betul. Sebab saya baca dia tak ada tindak balas, tak ada syaitan mengamuk pun. Jadi itulah ain biasanya. Biasa terkena kepada baby. Nabi kata, istarku, ruqyahkan dia kerana dia telah terkena ain. Rasulullah suruh Aisyah ruqyahkan seorang budak perempuan. Sebab apa? Dia ni kena penyakit macam tu. Ya, doktor kata tak ada sakit apa-apa. Kemudian kalau ustaz dia tengok dia ni bukan kena gangguan syaitan, tapi kena ain. Ain ni apa? Ain ni takdir Allah. Takdir Allah. Allah nak kita sakit disebabkan ada pandangan orang dengki ataupun orang terlalu takjub. Seperti mana yang berlaku kepada Suhail. Ya, satu hari Suhail ni dia ni sakit lama sebulan lebih. Dia jemput Rasulullah pergi ziarah. Rasulullah pun ziarah. Rasulullah pun tengok. Rasulullah tahu, oh ini ain. Rasulullah pun tanya, wahai Suhail, ada sesiapakah yang puji engkau? Ada seorang sahabat, nama dia sekian-sekian, dia telah puji. Dia kata kulit aku comel, licin, putih. Sahabat ni dia puji bukan kerana cemburu, tapi dia takjub. Allah, Suhail, comelnya kulit engkau putih. Orang Arab comel lah kulit dia kan. Kulit engkau putih, bersih, comel, apa semua. Lepas pada tu aku sakit, panggil dia. Maka sahabat pun datang. Kenapa kau sengaja menimpakan dia kepada ain? Ya, ambil wudu. Maka sahabat yang puji dia ni pun ambil wudu, tadah air wudu. Air wudu pun dimandikan kepada Suhail, sembuh Suhail. Itu ain, tuan-tuan. Ya, ain ni biasa terkena kepada orang yang ada kelebihan. Orang handsome sikit mudah kena ain. Macam saya tak apa handsome, insya-Allah tak mudah kena ain. Orang comel mudah kena ain. Ya. Orang rumah cantik, rumah dia mudah kena ain. Letak sana, letak sini, pecah. Dia bukan pada diri saja, kadang-kadang pada benda. Kereta berkilat sampai ke sport rim semua kilat. Kereta tu tak lama lagi aksiden. Ramai sangat orang puji. Ya. Jadi antara cara untuk tak kena ain, kita yang memuji ni kena sebut nama Allah. Subhanallah, Suhail, comelnya kulit engkau, insya-Allah tak kena. Sebab kita sebut Subhanallah. Kita tengok puji baby, masya-Allah comelnya baby ni, insya-Allah baby tak kena. Tapi berapa ramai orang puji baby yang comel tanpa sebut nama Allah. Itu yang mudah kena ain. Kita tengok kereta comel, masya-Allah berkilat kereta ni, sport rim pun comel, insya-Allah tak kena. Satu lagi, kurangkan antara tak nak kena ain lah, kurangkan kecomelan. Ini ayat saya lah. Kurangkan kecomelan macam mana? Sebab itulah kalau tuan-tuan pergi umrah, kadang-kadang kita tengok kereta mewah ni berdebu, berabuk. Kereta mewah dekat Arab Saudi kan, kita pergi umrah, kita pergi haji. Kereta Mercedes, kereta Audi, tapi berdebu, berabuk. Sebab apa? Dia sengaja nak suruh kotor sikit, nak suruh orang kurang puji. Ya, bila orang kurang puji, tak kenalah. Jadi contohlah, saya ni peribadi lah, macam kereta saya Vios kat luar tu kan. Masa mula-mula beli tu accident. Sikit accident situ, sikit accident situ, sikit jatuh dalam longkang. Kemudian last kali saya langgar tiang, kemek kat belakang. Lepas kemek kat belakang, saya tak nak repair-repair tau. Malah aku repair, biar kemek macam ni, biar orang tengok tak comel, tak sempurna kereta. Depan pula bumper jatuh sikit. Lepas pada tu saya tak repair-repair sampai sekarang, tak accident, tak apa, semua selamat. Alhamdulillah. Biar ada sedikit kecacatan, bukan nak suruh cacat. Ya, jangan terlalu comel. Bila orang puji, takut terkena ain. Bila kurang sikit, bila kurang comel sikit. Sebab itulah orang yang nampak sederhana kadang-kadang kaya, dia kurang kena ujian, kurang kena ujian ain. Jadi ruqyah kepada orang kena ain pun salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi macam pelik, sebenarnya dia adalah benda yang berlaku yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup dulu sekadar ni. Kita sambung akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.